look at me go. Look at me go. Yo, apa khabar semua? Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam satu lagi edisi Berbulu dengan Ben, di mana anda dah nampak dah Piala Asia akan menjadi tumpuan kita untuk apa? Sebulan akan datang disebabkan penglibatan Malaysia setelah penantian sekitar 42 nak masuk 43 tahun. Kali terakhir kita beraksi secara merit lah pada tahun 1980 di Kuwait. Dan kali terakhir kita beraksi sebenarnya dekat Piala Asia apabila kita sebenarnya menjadi co-host ataupun tuan rumah bersama dengan Thailand, Indonesia dan juga Vietnam pada tahun 2007. Aku ingat lagi waktu tu aku tengok game Malaysia lawan China, kita kalah 5-1. Tapi aku punya bangga kita skor 1 gol bro. Sebab itulah satu-satunya gol yang kita dapat raikan dalam kancah Piala Asia 17 tahun yang lalu. Tapi sebelum tu aku nak ingatkan korang bahawa 26 pemain yang sudah pun disenaraikan itu menjadi sesuatu yang penuh kontroversi yang kita akan bincangkan kejap lagi. Yang betul-betul aku nak ingatkan korang sebenarnya adalah platform-platform di mana korang boleh menyaksikan Berbulu dengan Ben dan juga boleh mendengar. Kerana kita sekarang ni dah ada dekat Spotify, kita dah ada dekat Short Podcast, kita dah ada dekat Apple Podcast. Astrogo dah lama dah. So korang boleh tengok full version di Astrogo. Sebab ramai yang selalu tanya dekat media sosial macam mana Ben nak tengok full version Berbulu dengan Ben kalau korang tak dapat tengok sekarang ni, korang boleh dengar full version dekat Spotify, dekat Apple Podcast dan juga dekat Shop. Dan of course pada setiap masa korang boleh saksikan juga di Astrogo dan juga di Suka. Harus diingatkan kepada anda semua. Ini aku tak kesorangan guys. Macam biasa setiap minggu, bila masa pernah aku bersorangan dalam Berbulu dengan Ben? Memang tak jadilah kalau aku seorang kan. Dah lama kita tak jemput dia. Rasa kali terakhir kau muncul Aiman dekat studio BDB ni pada bulan Oktober tak silap aku. Lebih kurang. Time tu baru nak mula Liga Eropah. Betul, so, ya. betul. Tapi sekarang ni sejak Numejat ni kita banyak memberikan penekanan kepada Liga Malaysia, Pasukan Harimau Melaya. Walaupun Liga Malaysia dah lama lagi nak start kan. Thank you Aiman kerana sudi bersama dengan BDB setelah sekian lama. No problem. Walaupun Leverkusen nombor 1 tapi kita tak sebut dalam episod kali ni, but Sabar. Cool. Lain kali aku akan jemput kau khas untuk episod Bundesliga saja. Okay? Sabar. Jabi Alonso kau nak sembang, kau nak gebang macam mana aku bagi kau. Tapi Farid Rozaini yang hari ini kekangan kerja dan sebagainya sanggup mengorbankan masa dengan isteri tercinta, keluarga tercinta, kerja tercinta demi bola sepak. Bila lagi nak merasa vibe macam ni? Malaysia ke Piala Asia? Betul bro. Tahun 2007 dulu kita macam tengok macam masa tu asrama berapa pemain sangat dapat tengok. Dan menarik ni, aku dah Farid Rozaini, sejauh mana sejarah aku dah Farid Rozaini bekerjasama dengan BDB ni, tak pernah cerita pasal Harimau Melaya atau Liga Malaysia. Wah. Ini kali pertama. Trik ni. So aku excited jugalah malam ni nak tengok point dia. menarik. Tapi sebelum tu guys, kita kena tengok dulu senarai 26 pemain yang kita dah tahu dah kan, tapi kita nak go through together lah kan. Kita tengok kat situ antara nama-nama yang mungkin mengejutkan semua sebab ramai menyebut tentang Nacho Insa, ramai menyebut tentang X Factor Romel Morales barangkali, tetapi ramai yang tak menyanggah lah Romel Morales. Tapi nama macam Sumarih ada dekat situ, ketiadaan Syafiq Ahmad dan sebagainya. Aku start dulu dengan Farid sebab aku nak tahu based on apa yang kau nampak kat sini 26 ni, adakah ini 26 yang benar-benar layak untuk berada di Qatar ketika ini? Untuk kita cakap ke semua 26 pemain ni layak berada di Qatar, ada satu istilah yang sangat berat untuk kita cakap. Oh, dia ni layak. Dia ni tak patut layak. Oh, dia ni tak layak langsung. Itu satu sentimen yang aku rasa kita patut ketepikan lah kalau kita nak teruskan maju menyokong pasukan kita. First kali kita kena faham. Mungkin ada setengah pihak akan mendakwa 26 pemain yang dipanggil ni bukanlah yang terbaik di setiap posisi ataupun bukanlah yang menghabiskan masa 90 minit setiap masa di atas padang. Betul. Tetapi kita kena ingat 26 pemain ni di mata coach Kim Panggon adalah 26 pemain yang dia perlu untuk memainkan taktikal dia, untuk mengubah suai corak permainan dia supaya sesuai dengan taktikal pihak lawan. Betul. Jadi tolak tepi semua ni, oh dia ni tak patut main. Cuba kita kena pasti satu persatu player ni. Betul. Dan kalau kita ikut diorang betul-betul, mungkin ada sesuatu yang lain yang boleh disumbangkan. Maybe sebagai, kalau bukan sebagai first 11 pun mungkin masukkan contoh kita masuk Nacho Insa. Okey, orang kata dia dah tak main. Tapi aku rasa dia memang dah lama tak main 90 minit. Betul. Tapi maybe sebagai impact sub. Betul. Maybe juga sebagai cheerleader. Dan betul, kita jangan pelekehkan peranan cheerleader tu. Betul. Sebab soalan seterusnya kepada Aiman, cerita pasal bilik persalinan ni
seorang pemain yang dah ada experience 10 tahun dalam Liga Eropah sebelum berhijrah ke JDT pada tahun 2017, pernah lah sekali main untuk Harimau Melaya. Sekali. Okey, sekali man. Sekali. Aku tahu kau memang nak highlight benda ni. Tapi dengan berbekalkan pengalamannya, dengan berbekalkan dia mengenali 13 daripada 26 pemain JDT dalam skuad Harimau Melaya, kau tak rasa ke dia akan membawa impak yang besar di bilik persalinan itu sendiri? Ya, betul. Sebab lagi-lagi pula tournament ni adalah tournament yang mana kita tahu kita akan ada satu game setiap 72 jam atau setiap 3-4 hari, yang mana kesamaan atau kesatuan kesemuanya dalam bilik persalinan ialah semua datang dari kelab berbeza-beza, semua datang background berbeza-beza, kan? Jadi kena ada satu ataupun dua pemain yang kita akan rasa macam betul ke ni, tapi sebenarnya adalah penyatu. Betul. Kalau kita tengok JDT sekalipun, contohlah kita berbalik kepada liga kita, kan. Kenapa JDT sebelum ni mereka macam biar pemain-pemain senior, beberapa pemain senior untuk masih lagi berada dalam skuad, tapi tak pernah main satu game sekalipun? Betul. Kenapa? Disebabkan oleh bilik persalinan. Kerana ini adalah 26 pemain, kesemuanya main untuk Malaysia. Contoh 26 pemain ni ada 26 jenis ego. 26 jenis ego, 26 jenis perangai, 26 jenis kepala. Jadi kena ada satu ataupun dua yang boleh bertindak sebagai leader, kena ada yang bertindak sebagai orang yang akan mengharmonikan suasana bila keadaan menjadi intens, bila keadaan menjadi genting. Sebab ini Piala Asia. Ini bukannya piala kecil anak ni. Sebab kita akan lawan pasukan-pasukan kesemuanya yang atas kertas lebih baik daripada Betul. kita. Ranking 86, 87 di dunia, Jordan, Bahrain dan juga Korea Selatan 23 di dunia. Farid, bila menyentuh tentang player-player yang ni berdasarkan apa yang aku baca dekat media sosial lah. Kuzaimi PE dipetik. Romel pun ada yang petik juga. Walaupun aku rasa dia adalah good addition dalam skuad kebangsaan kita ni. Sumarih, nama yang ada yang sampai kata dia macam dah tak minat nak main bola. Tapi to be fair, Sumareh ialah regular dalam skuad kebangsaan. Betul. Okey, kita daripada nama yang kompetitif tadi, mungkinlah berdasarkan apa yang kita tengok kan, kita ambil seorang pemain tadi, Kuzaimi PE. Okey, kita tahu posisi terbaik dia memanglah centre back. Tapi dalam beberapa keadaan pun, dia juga dijadikan makeshift left back. Betul. Sama macam Daniel Ting. Betul. Dia boleh main centre back, dia boleh main left back, dia boleh main left midfield. Aku tertarik, aku ingat lagi masa game lawan Kyrgyzstan, belah kiri kita sangat tak balance tau. Betul. Sehinggalah dimasukkan Daniel Ting supaya Corbin Ong boleh bergerak ke tengah sikit dan berposisi bagi tengah, dan dia buka ruang, dan akhirnya apa jadi? So pada aku, kalau kita nak pertikaikan, kalau kita nak cari kelemahan, memang senang. Betul. Setuju dengan kau. Tapi kalau kita nak memahami pemain ini main macam mana, apa yang coach Kim Pan-gon nakkan daripada sekian-sekian pemain, kita akan lebih faham, kita akan lebih, orang kata apa, boleh menyelami idea Kim Pan-gon sebenarnya. Dan satu lagi nak tambah 26 ni adalah 26 profil yang berbeza-beza. Tengok game lawan Kyrgyzstan ni, dan kemudiannya padankan pula dengan game lawan dengan Chinese Taipei di Chinese Taipei. Melakukan beberapa perubahan mengikut kepada keperluan, mengikut kepada taktikal. Kalau macam Kyrgyzstan ni, striker dia mungkin laju-laju. So, meletakkan pemain-pemain pertahanan yang lebih laju, ataupun pemain-pemain depan pun lebih laju juga. Lawan Chinese Taipei, nak kena hadap Ange Kwame yang besar gedabak tu, pergi letak. Okey, aku faham logik tu, tapi ada sampai level yang mengkritik kehadiran Dominic Tan yang dah lama menjadi orang kata watak utama dalam skuad Kim Pan-gon, kerana form dia sebelum ni kan dalam beberapa game. Tetapi hakikatnya diorang tak puas hati kenapa tak ada Feroz yang dinamakan dalam skuad. Of course, ada yang tahu kenapa Feroz tak ada dan sebagainya, tapi harus diingat, Dominic Tan sebahagian daripada tim Dato' Ong Kim Swee yang ada pengalaman bermain di peringkat Asia, which is ketika ketika dia sebahagian daripada tim yang dalam grup C ketika dengan Iran kalahkan Arab Saudi under 23 Piala Asia under 23 pada tahun 2018. Tak betul kan kalau aku salah. So ini semua adalah faktor aku rasa kenapa Kim Pan-gon select 26 pemain ini berada dalam Romel. Yang aku tahu sebab aku nampak dia itu dekat Jabatan Pendaftaran Negara dengan Kevin Ramalingam. Aku tak tahulah JPN kau pergi untuk buat apa. Kan? Apa logik dia kan? Takkan nak Indonesia. So Romel Morales, apa peranan yang kau jangkakan dia akan main dalam skuad nasional? Satu profil yang fizikal di bahagian depan, tu je.
Itu satu profil yang fizikal dia bagi depan. Truthfully, kalau kita nak sebut macam ni kan, kalau kita tengok balik, okay lah, kita sebut je lah senang cerita. Naturalisasi ni lah yang digembar-gemburkan di media sosial. Bukan media sosial je, banyak lagi agensi media kat luar sana yang sebut, kenapa nak panggil naturalisasi? This is not new. Betul. Dulu Singapura ada seorang tubuh nama Alexander Durick. Betul. Boleh je main. Betul. Boleh je main, tak ada masalah pun. Betul. Singapura dah lama buat. Thailand, Tristan Doh. Betul. French born, boleh je main. Betul. Indonesia, Irfan Bakdim, Netherlands born, boleh je main. Kenapa nak jadikan sesuatu isu tu a bad thing? Macam aku sama Aiman cakap tadi, we are going to one of the biggest stage in Asia yang kita boleh layak. Betul. Ya. So kenapa nak kena border dengan benda kecil macam Tak, ni? dan pada waktu yang sama, kalau kau tak kisahlah benda ni long term ke short term, sebab ramai yang tanya, benda ni naturalisasi ni untuk naturalisasi dengan pemain warisan ni adalah untuk jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Tapi hakikatnya, tak ke kau sedar yang benda ni sebenarnya memberi senario kompetitif di kalangan pemain-pemain tempatan juga secara tak langsung. Kalau kau nak betul-betul make the national team, kau perlu berada pada certain standard. Kau kena jadi lagi hebat daripada mereka. Dan satu lagi ialah ini adalah sukan yang akan sentiasa berevolusi. Kan? Dan macam mana pun kita susah nak lari. Bahkan juara dunia, bahkan bekas juara dunia sekalipun pernah buat benda yang sama. Mungkin akan ada orang cakap, lainlah sebab macam mana pun itu still negara diorang juga yang bangunkan player-player ni. Tapi masih lagi sama. Betul. Kalau macam tu, tak payahlah panggil kalau macam tu France tak payah panggil Mbappe, tak payah panggil Pogba, tak payah panggil Zidane. It's not like bila diorang main, kalau rencana harimau tu ada A player. Tapi aku faham kenapa fans terguris juga bro. Sebab bila kau pergi balik kepada awal-awal dulu kita buat projek naturalisasi ni, nama-nama macam Guilherme Di Paula, Zulhelmi. Liridon Krasniqi. Apa? Zulhelmi Di Paula. Betul kan? So of course orang kata scar tissue tu masih ada bro. Kan? Tapi bila kau tengok sekarang nampak lebih kepada even Nacho Insa, what happened to Nacho Insa? Maybe proses Sampailah ni, sekarang. Maybe proses ni sekarang lebih halus, lebih kemas proses pengambilannya. Lita, what happened? Okay. Lala dia jadi apa? Dia jual rumah Habib dekat UK. Tapi dia still pakai jersey Malaysia bro. Okay, fine. Dia kata anak-anak ada melegal sampai semua, fine. Tapi still. Takkan aku bagi IC kau jadi cheerleader daripada jauh? Kau apa maksud aku? Ya, tapi kalau tengok ada juga beberapa yang memang betul-betul komit dengan Malaysia. Sergio Aguero, Yep. Endrick punya cerita ni, kalaulah rasanya isteri-isteri kat rumah kalau rasa macam lahirkan anak, suami tak ada kat sisi, silap dia marah, dia merajuk, silap minta suami lepaskan dia. Endrick dia punya sanggup. Betul. Dia tinggalkan isteri dia yang memanglah time tu delay kan. Betul. Bila anak nak lahir kadang-kadang dia delay, kadang-kadang dia cepat. Tapi tu delay. Dan dia terpaksa tinggalkan sebab apa? Sebab nak join national team. Kalau nak ikutkan, kalau nak kata pasal ni bukan orang Malaysia, tak payah. Endrick memikirkan pasal Malaysia ni. Kalau tak, dia tak akan tinggal macam tu sesuka hati dia. Mental jadi mental. Betul. Dan bila kau sentuh tentang player-player warisan, naturalisasi yang masuk, kau berfikir juga tentang keupayaan kita dalam grup yang yes, kita dah mengalahkan beberapa tim yang di bawah. Bukan mengalahkan lah, tetapi ada yang kita menang, ada yang kita seri. Boleh memberi saingan. Boleh memberi saingan untuk tim bawah ranking 100 dunia FIFA. Tapi dalam grup ni, secara logik ni, kau melihat kita ni bakal menjadi miracle, pengacau ataupun the belasahan boys. Okay, berdasarkan ranking tim-tim yang lain lah. Kalau ikut paper je lah, kalau kita ikut ranking je lah kan. Saudi takkan kalahkan Argentina kat World Cup. Betul? Dia macam ni lah kita cakap. Kita tahu kemampuan skuad negara kita. So kalau kita dah tahu kemampuan skuad negara kita, takkan kau cakap kita kena menang Piala Asia ni. Expectation kau kena logik. Expectation kau kenalah sepadan dengan performance yang ditampilkan atas padang. Tetapi kalau kalah sekalipun, aku berharap diorang kalah melawan. Betul. Ya. Kita bukan nak kata kita kena top group. Tak. Tapi kita nak detik-detik yang menggembirakan tu. Faham tak? Kena ada something. Ada something. Kita nak left the mark. Sebab kalau kita takkan pergi ke Piala Asia and then kita cakap kita just pemain peringkat kumpulan je, kita pasukan bukan, then forget it. Koleksi je. Forget it. Tapi dia gerun kat dia bila kau tengok sekarang ni kan, player-player Korea 12, Klinsmann dah umumkan 12 pemain berkelana di Eropah yang akan kita semua kenal lah. Kita semua tahu dah siapa. Dah lah diorang tengah form gila. Kan? Hichan dekat Wolves, Kim Min-jae dekat Bayern, Lee Kang-in dekat PSG. Son tak payah cerita. Tak payah sembang lah kan. Sebab aku lagi takut Lee Kang-in daripada Son. Dan aku sebenarnya bersyukur sebab game Korea Selatan tu adalah game yang terakhir.
Ya. Aku fikir realistik macam ni tau. Aku tak target pun top 2. Aku target sebab kau ada 2 tempat ketiga terbaik tak silap aku. Sebab ada 6 grup kan. So untuk mencukupkan syarat 12 16. round of 16 kan. 16, ya. Aku rasa akan ada 2 tim lah. 3, 4. Sebab Lebih kurang. 12, 4. Empat lagi lah. 4 lagi tim tempat ketiga terbaik kan. Kalau kau dapat minimum 4 mata, aku rasa tu dah sebenarnya dah cukup sebenarnya untuk mengesahkan kau boleh layak ke peringkat kalah mati. Kau rasa itu mungkin target lebih realistik? Realistik atau tidak dia tengok kembali kepada macam mana kita akan susun. Tapi aku rasa Kim Panggon dia master tactician, dia akan susun dengan sebaik mungkin. Cumanya kita betul-betul harapkan itulah. Of course 4 poin adalah satu benda yang boleh dibuat, doable. Tapi kita janganlah terus satu kalah. Janganlah terus macam, boleh buat ni. Okey, kita target lawan Bahrain ni kita seri. Ni kita jangan menang. macam Jangan tu. macam tu. Okey, fair. Tapi just One game at a okey, time. korang tengok segi jadual ni. Mana yang kau target kita boleh curi point? truthfully first two lah. First two, of course kan. First two. Kan, that's why kita mengatakan kita gembira melihat game dalam Korea Selatan tu is the last game. Sebab kita punya kerja susah semua kita kena buat dalam first two game. Dan satu lagi yang berkemungkinannya, manalah tahu kan, manalah tahu. Korea Selatan contoh dia dah memang confirm juara grup, mana 9. tahu game ketiga tu dia pergi letak second team. Wallahu alam, kita tak tahu. Nak preserve player dia kan. Betul. Sebab ini adalah tournament yang pendek tapi banyak game di dalamnya. Mungkinlah dia nak try beberapa ni kan. Tapi Jordan, Bahrain, janganlah kita fikir kita kalah 2-1 dekat Bukit Jalil tu kita terus rasa boleh menang Piala Asia. Sebab ini dah main kat tempat dia orang ni. Betul. So benar. kita kena hati-hati dengan expectation. Kita of course kita expect, kita harapkan menang. sesuatu, tapi jangan terlalu Aku tertarik terlebih dengan Liga Fantasi Piala Asia sebab aku nampak rata-rata pemain Malaysia termasuk Afiq Fazail, even Safawi yang tak main dalam first team Harimau Melaya pun disenaraikan antara pemain-pemain dengan nilai tertinggi tau dalam fantasy. Arif Aiman antara top 3 pemain yang dipilih oleh rata-rata manager-manager dekat Asia tau. So tak tahulah, adakah itu satu indikasi di mana even ada satu portal dekat US bro yang mencatatkan 39% untuk Malaysia keluar daripada grup sebagai naik juara minimum. naik juara So okey, kenapa aku cakap sebenarnya ni? Orang kat luar optimis. Orang luar lagi nampak dengan kita. Malaysia ni sebagai tim underdog, yes, tapi ada kekuatan untuk keluar daripada grup. Dia macam ni lah. Macam aku cakap tadi kan, kalau kita harap just perjalanan kita kat Piala Asia ni sekadar pasukan peringkat kumpulan, tak keluar apa, tu silap lah. Leave your mark. Yes. Buat dunia luar tahu yang Malaysia ada player-player berkualiti macam ni. Betul. Buat surprise. Betul. Tak salah. Even kalau kita tengok kan, kalau kita tengoklah AFC punya Twitter apa semua kan, top 5 mesti ada nama Arif Aiman. Ada Faisal Halim. Faisal Halim Dalam gambar promo ada Faisal Halim. Kan? So maknanya tournament ni Adakah disebabkan AFC berkelana di Malaysia? Kantornya di Itu, Malaysia. orang nak cakap kantornya di Malaysia. Kantornya di mana? Yalah. Tapi on a serious note balik kan, jangan jadikan Piala Asia edisi ni adalah satu KPI untuk bola sepak kita. Jadikan layak. Jadikan layak setiap edisi. Sebab ada orang kata, bolehlah Malaysia layak. Kali ni dia buka lagi, tambah lagi pasukan. Bro, dia bagi peluang. Orang yang rugi, yang paling rugi ialah orang yang tak pandai ambil peluang. Maksud kau ini bukan lagi batu loncatan, ini bukan lagi pendedahan. Bukan. This is the time to prove it lah. This is the serious thing. Kalau kita layak Piala Asia ni, make sure next kita layak juga. Ya, Jadikan kita punya penampilan di Piala Asia ni sesuatu yang mesti. Sesuatu yang biasa untuk kita. Dan barulah kita boleh dah rasa, vibe bola sepak Malaysia ni, Harimau Malaya ni macam, uish. Tapi sejauh mana kau rasa, sebab kita dah sentuh tadi tentang 2-3 player macam Faisal Halim, Arif Aiman. Bagi aku 2 ni key player. Sebab kau tahu dalam line up tu, antara nama-nama yang wajib akan berada dalam kesebelasan utama yang aku tahu aku confident is Shihan, Dion Cools, Corbin, Davis. Matt Davis, Arif Aiman, Faisal Halim. Okey? Lain semua wallahu alam lagi. Mungkin- Maybe Stuart Wilkin. Okey, Stoke Wilkin ataupun even Brandon Gunn aku tak boleh guarantee kan. So, bila kau nampak play-play core macam ni which is Faisal Halim and Arif Aiman punya gandingan tu bagi aku, sejauh mana kau rasa the key for Malaysia untuk berjaya dalam Piala Asia ni adalah terletak pada bahu diorang? Okey. Kita memang tahu sedia maklum Malaysia macam mana pun core paling kuat adalah di bahagian tepi kiri kanan. Dan itulah apa yang berlaku pada tahun lepas pun. Tahun lepas 2023 bagi aku antara yang memang menyerlah lah bola sepak kita. Memang meriah. Dan
kebanyakan benda yang positif datang daripada dua-dua ni. So, aku pun expect benda yang sama. Dua-dua ni yang akan paling menyerlah. Kalau tak, kenapa AFC letak harga Arif Aiman tu hanya 0.5 kat bawah Kaurung Mitoma? Tapi yang lain Terima pun, kasih kerana quote tweet aku. tapi pemain lain pun janganlah melewa saja. Jangan sampai betul, fokus. betul. Tak, rasanya memang semua akan beri lebih memang daripada semua 100%. dalam mood aku rasa 120% sekarang ni. Ya, dah tak ada masa nak fikir pasal birthday Faisal Alim semalam pun mungkin. Tak ada. Betul. Dan cuma slack sebab bila kau dengar Arab Saudi cancel friendly, kita ada satu friendly je, bukan yang persiapan yang terbaik lah. Kalau boleh kita nak 2 friendly sebelum bertemu dengan Jordan. Dengar khabar pula Jordan dah kalahkan Qatar sebelum ni apa semua. So agak scary lah. Tapi tak apa. Kita scary pun kita semangat. Tapi aku excited bila aku tengok orang luar macam aku cakap tadi, portal dekat US lah, even AFC sendiri yang meletakkan harapan tinggi dari segi harga player Malaysia dekat fantasy dan sebagainya, setaraf dengan player-player terbaik daripada Jepun, Korea Selatan dan sebagainya. Aku sendiri menjadi optimis. So kita tutup kat sini saja. Kita doakan yang terbaik untuk Harimau Melaya. Jangan lupa untuk memantau Astro Arena untuk semua perlawanan secara langsung untuk Piala Asia di Doha, Qatar yang akan bermula pada 12 Januari 2024. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini dengan cerita Arsenal dan juga Liverpool. Look at me go. Nelson coming in again. Odegaard can line it up here. Hits the crossbar. I think it's an own goal. It is an own goal. Liverpool with a lot of numbers forward here. Luis Diaz wraps it up in style. No Salah, no Van Dijk, no worries for Jurgen Klopp and Liverpool. Dalam pada fan Liverpool meraihkan kejayaan Liverpool pagi tadi, dan ialah ada unsur nasib juga sebab Arsenal tak banyak ambil chances diorang kan dalam game tu. Tapi aku paling tertarik Darwin Nunez ni, kalau dia memang miss habis. Dari segi goal scoring, dari segi dia nak celebrate goal pun dia miss kepala member dia pergi hentak kepala fan. Konate pula pergi tarik bini dia. Lawak gila. Tapi yang paling best adalah menceritakan tentang form kedua-dua pasukan sekarang. Sebab bila kau tengok Liverpool punya form sekarang ni, ramai akan katakan yang mereka dah pun berada dalam satu title contender lah orang kata kan. Arsenal pula 1 kemenangan dalam 7 game terakhir, 3 kekalahan berturut-turut Farid Ruzaini. Adakah ini satu mini krisis untuk Mikel Arteta? Berdasarkan apa yang berlaku musim lepas, ini adalah masalah yang dia tak selesaikan. Sebab kalau season lepas pun kita tengok pada bulan April tu dia hanya menang 1 je perlawanan daripada 5 bulan April tu. Dalam 5 tu dia draw 3, menang 1, kalah 1, dan habis. Itu sememangnya cost them the title lah dengan izin. Dengan izin macam 45 pula. Tapi apa yang aku boleh cakapkan ialah kalau kita tengok game Arsenal pun kan, recently ni kan, they are not as good as they were last season. Okay. Dia dah tak dapat nak create momentum tu dapat sekejap, tapi lepas tu dia fall down. Lepas tu dia create balik. Lepas tu dia fall down. And itu bukanlah pada aku menunjukkan satu ciri-ciri pasukan yang mampu menjuarai, of course, Premier League, dan juga kita tengok perjalanan dia dalam Piala FA. Musim ni dia Piala pusingan ketiga kan. Season lepas pusingan keempat. Dia knock out juga. Dan aku rasa EFL pun dah tak ada dah. Betul. And sekarang dia hanya ada Champions League dan juga dengan Premier League. Betul. Setapak dah settle. So kita ke Ampang pula. Parlimen. Parlimen. Tak, aku nampak betul apa dia cakap, masalah yang tak selesai-selesai lagi. Dan sekarang ni dalam game semalam tu kita boleh nampak pada mana Arsenal ni sebenarnya daripada season lepas lagi, selain daripada core of the team, yang kat bawah-bawah tu masih lagi belum dapat lagi fill in the spots. Contoh, masa menang hanya 1 daripada 5 tu, Saliba out terus habis. Masuk kau last season lah. Last season. Saliba out terus habis. Season ni, apa masalah utama ialah dah susah nak dapat balik apa yang membuatkan diorang sangat-sangat berbahaya musim lepas, iaitu goal scoring form. Kalau tengok pada first half semalam, diorang boleh easily habiskan Liverpool dalam 45 minit. Ya, aku rasa ada 3 big chances tu. First kali Reece Nelson punya chance yang aku ingat, Kai Havertz punya tanduk tersasar tu.
Saka lagi. Odegaard yang terkena palang tu pun Ben White buat ala Pedro Porro. Ben White buat ala Pedro Porro. Okey, tapi itu daripada luar box lah. Itu So, susah dia kata sikit lah. Sebab Alisson save kan. Tapi aku kira at least 3-4 big chances yang membuatkan Arsenal sepatutnya skor. Tapi macam biasa, kalau zaman Wenger dulu kita kata dia orang suka ambil the extra touch. Dalam game ni pun aku nampak Kai Havertz dengan 5 peluang ataupun 5 chances yang dia ada, dia terlalu sama ada dia decision making dia nak pass, dia tak pass, tak edit pass ataupun dia take the extra touch instead of shoot terus. Aku merasakan kalau kita cerita pasal Kai Havertz sekarang ni sebab aku pun minat Kai Havertz daripada dia Leverkusen lagi. Aku rasakan ini adalah seorang yang sangat-sangat tak ada confidence sekarang ni. Dia dah lebih kurang macam Nicholas Jackson kat Chelsea. Dia dah lebih kurang macam beberapa striker. Maybe even Rasmus Højlund Tapi kat fan MU. Arsenal akan cakap engkau dia dah 4-5 gol lah musim ni. Yalah, tapi dia tak boleh nak build on that goal. Tapi 4-5 gol. Tak, 4-5 gol. Aku merasakan dia boleh dapat 14 atau 15 sebenarnya. Kalau ikut pada kualiti dia dan kalau ikut pada chances yang dia dapat. Tapi aku nampak seorang yang sangat kurang confident daripada season lepas ke season ni sampai kenapa kau kena letak dia sampai kat left back supaya dia boleh dapat main macam pelik kat bunyi dia. Kau sebut pasal left back tu kan. Kau tak rasa ke systemic issue? Sebab last season Arsenal play direct football, free flowing football. Semua player nampak macam diorang tahu peranan diorang. This season, bila kau tengok daripada awal season lagi, first, second game, ni aku ikut pemerhatian aku Partey started as a right back. Okay? Lepas tu kau nampak Gabriel tak diturunkan langsung dalam position centre back bersama dengan Saliba. Tak ada sat, Arteta cakap Gabriel je yang tahu. Okay? Lepas tu kau nampak pula bahagian left back tu dia dah tak trust Zinchenko sebab dia punya defensive ability dia kurang. Dia start main Tomiyasu dekat situ. Dia train Kiwior yang sebenarnya bukan seorang left back langsung. Dia sama ada seorang centre back, left centre back ataupun seorang DM pun dia boleh main. Tapi not as a left back. So, kadang-kadang kau tak rasa ke macam Arteta trying to overcomplicate benda? Itu pun ya juga. Dan aku boleh cakap juga sebenarnya dia trying to overcomplicate dan at this point of time aku rasa dia macam ada sedikit overconfident dekat player dia tau. Kita tengoklah. Okay, front three semalam siapa? Saka, Havertz dengan Nelson. Martinelli masuk. Lagi macam Martinelli daripada Havertz. Betul tak? Ataupun adakah itu ruthlessness untuk menurunkan drop Martinelli sebab Martinelli tak berperform dalam 2-3 game kebelakangan ini? Itu kalau kita nak sebut pasal form lah kan. It can change in an instant. Betul. Itu satu. Tapi bukanlah bila kau nampak player kau struggle, kau nakkan satu pemain yang ada sisi penyudah yang bagus, tapi kau tak turunkan. Betul. Tapi menarik juga. Aku tanya kau semalam yang main depan Havertz kan? Havertz kan Nketiah. Kalau aku pilih, of course aku pilih Nketiah. Aku akan letak Havertz kat belakang Nketiah. But Arsenal fans akan cakap dengan kau dengan aku yang Nketiah ni hamba gila dalam beberapa game. Tapi aku akan tanya balik Arsenal fans, berapa banyak game yang Nketiah started berturut-turut? Bila dia main 1 game, tak main 3 game, main 2 game, tak main 4 game. Adakah itu konsistensi untuk seorang striker menjadi seorang goal scorer yang konsisten? Tidak. Sebab kalau untuk seorang striker, lagi-lagi seorang striker, kalau keeper kita tahu dia kena main every game untuk dapatkan dia punya best form. Sama gak striker yang mana kalau kau hanya bagi dia beberapa beberapa game saja dan kadang-kadang tu kau tak main langsung. Betul. Macam mana kau nak dapat momentum? Kan? Aku setuju. One big mistake semalam is Nketiah tak diturunkan bagi aku dengan ketiadaan Jesus. Maybe kita bukanlah kata mistake sebab aku rasa Gabriel Jesus pun hours before kan baru dia dilaporkan. Baru confirm dia tak dapat main. Maybe lah Arteta dah macam dia dah ada game plan yang clear. Sebab kita tengok game tu pun Arsenal main okey. Cuma tak boleh finish. Betul. Arsenal main okey, cuma tak boleh finish. Betul. Itu saja. Dan ini pun sebenarnya bukanlah terpakai untuk perlawanan ni saja. Betul. Kalau kita asyik sebut nama player-player macam Havertz and then kita sebut Nketiah and then Reece Nelson, kita jangan lupa ada player core dia yang off form juga. Betul. Odegaard dah tak meletup macam season lepas. He's not like the Odegaard from before. Betul. Saka boleh lah. Saka dia akan aku cakap jujur kalau Arteta nak kata ruthless, dia boleh ganti Ramsey dengan Raya macam tu je, boleh ganti Martinelli dengan Nelson macam tu. Asal sampai sekarang aku tak nampak Saka kena ganti. Tak tahu lah, tapi sebab dia antara yang paling hamba dalam 2-3 game lepas. For reasons we don't know. Maybe lah, boleh lah kita bercakap Saka kan. Even Martinelli pun tak perform macam season lepas. Okay, dan kau cerita pasal faktor injuries pula. Okay, Arsenal tak ada Timber satu player penting as a left back. Malang inverted left back okay. Zinchenko tak ada, Tomiyasu off to Piala Asia. El Neni memang bukan starter pun. Tapi Jesus tak ada. Aku boleh kira dalam
Thomas Partey, of course. Maybe 4 players lah, betul-betul key player dalam Arsenal. Tapi kalau kau tengok Liverpool punya injury list, sebenarnya tanpa aku sedari, aku rasa dia ada 5 atau 6 starter, 9 player out. Tsimikas, Robertson. Gone. Bajcetic. Van Dijk tak ada. Van Dijk tak ada. Salah, Endo, Zoboslai. tak ada. Thiago masih lagi tiada. Thiago tak tahu dia akan main ke tak lagi dah. Tapi maksud aku ini semuanya antara player yang memainkan peranan yang besar juga dalam tim Liverpool ni yang tak ada. Cuma apa bezanya Liverpool is kebanyakan pemain-pemain dia walaupun main players tak ada, tapi Jurgen Klopp sebenarnya dah ready kan beberapa pemain dia tu dalam beberapa game. Macam contoh maybe masuk dalam setengah jam terakhir ataupun kadang-kadang di rotate tu sebab macam kadang-kadang orang dah start marah Jurgen Klopp sebab agak suka untuk rotate player. Tapi kenapa dia rotate? Sebab benda-benda macam ni lah. Kau tak rasa ke semalam satu masterclass daripada Klopp ataupun satu pengajaran untuk Arteta apabila dia berani untuk keluarkan 2 key player dia, Curtis Jones and Harvey Elliott, untuk 2 budak semata-mata untuk curb masalah belah kiri di mana Martinelli tengah masak Trent, untuk masukkan budak yang bernama Conor Bradley dengan Bobby Clark tu yang merupakan anak kepada Lee Clark, bekas pemain. Untuk kau nampak terus kemasukan 2 orang tu dengan Jota yang memang suka main kat Emirates, terus impact besar lepas minit ke-60 tu kau dah nampak. Kau tak boleh tolak kemungkinan yang Klopp adalah seorang pengurus yang sangat dekat dengan pemain dia. Kau tak boleh tolak benda tu. Dia sangat mengenali pemain dia. Yep. Dan dia berjaya terapkan betapa dia kenal pemain itu ke dalam permainan. Oh, Arsenal is struggling. Dia okey, Arsenal okey. Arsenal kita okey. Cuma tak finish. And Klopp nampak benda ni. Okay, so what? Let's take advantage. It work. Betul. It work. Sebab macam cakap tadi kan, rotation lah apa semua. Ini satu lagi ialah kalau kita tengok season lepas, Liverpool was struggling with injuries. Klopp dah sedar benda ni dah. So maybe dia ambil satu langkah yang play safe. Betul. Aku tak rasa dalam KPI dia musim ni ialah untuk menang EPL. Betul. Aku tak rasa. Aku rasa dia memang nak top 4 je lah. Sebab dia pun sedar kemungkinan apa yang squad dia boleh buat. Yep. Transition squad dia tu. Tapi it works. Betul. It works in his favour. Betul. Itu yang aku cakap. Dia seorang pengurus yang sangat dekat dengan pemain dia. Dia trust pemain dia. Dia tahu apa yang dia nak daripada pemain dia. Okey, dan cerita pasal player-player yang tak ada untuk AFCON dengan Piala Asia ni, mungkin kita boleh up dululah untuk Premier League, terutamanya tim-tim mana yang betul-betul affected. Kalau kita tengok Brighton agak affected, Man United aku tak tahu nak kata affected atau tidak sebab kadang-kadang ini dia sebenarnya kata kelebihan. Tak ada Onana lagi elok, tak ada Amrabat macam tak ada beza. Ahmad Diallo main tak main. Diallo lah. Newcastle langsung tak ada. Spurs mungkin antara yang betul-betul affected sebab Son Heung-min tak ada. Bissouma antara watak penting. Pape Sarr pun 3 starter tu. Mo Salah, Wataru Endo, 2 pemain yang sangat penting lately. Betul. Endo tu is nadi pasukan Liverpool lah secara tiba-tiba. Endo tu aku boleh cakap dia sebenarnya Mr. Janitor lah sebenarnya. Sebab sebelum dia orang sweet. lain masuk buat kerja, dia dah kemaskan, dia dah tukar lampu, dah buat Swiss. Dia yang boleh menyenangkan kerja orang lain. Padahal time dia mula-mula masuk, orang duk cakap dia ni just penumpang. Betul. Kau boleh kata West Ham tanpa kehadiran Naif Aguerd dengan Muhammad Kudus pun satu kehilangan yang besar. Nicholas Jackson tak ada masalah kan, sebab yalah masalah juga sebab sekarang ni Nkunku injured kan, dilaporkan Nkunku dah baik injured balik. 3 minggu. Mungkin penangan Premier League lah berbeza sikit dari segi physicality dan Siapa sebagainya. je nak main kat depan tu ni? Broja. Okey. Lepas tu diorang ada seorang lagi budak David Washington tak silap aku. Kan semalam aku nampak Alex Matos yang diorang loan out main untuk Huddersfield yang kena laut dengan Man City 5-0. Tapi okey, cerita pasal tournament AFCON ni, untuk jangka masa aku kira dalam 3 atau 4 game week, which is 3 atau 4 game lah, bergantung seberapa jauh tim-tim ni pergi juga. dalam maksimum boleh pergi 6. Sejauh mana kau rasa akan efek tim macam Liverpool? Sebab aku tengok semalam, efek sebenarnya kalau kau tengok Liverpool main, diorang rode their luck, diorang bernasib baik dalam game tu. Dan akhirnya betapa klinikal mereka lah dalam situasi seperti itu yang membawa mereka kemenangan itu. Tapi sejauh mana kau rasa konsistensi itu dapat dikekalkan? Untuk Liverpool, aku rasa terang aku cakap tak ada masalah sangat untuk Liverpool. Wow. Sebab aku rasa Jota, Nunes dan Gakpo boleh feel. Dan diorang pernah lah Salah pergi AFCON. Betul. Salah dah banyak kali dah. Ya, okey je tak ada masalah pun sebenarnya pada aku. Memanglah of course, kita tak boleh nafikan. Salah adalah pemain yang paling berpengaruh dalam skuad Liverpool pada aku. Betul. Kalau tak ada dia mungkin out. Tapi itu bukanlah sebab untuk pemain lain ataupun Jurgen Klopp sendiri tak boleh merencanakan rancangan untuk memastikan
title challenge dia go on well. Betul. Tak, dia bukannya macam bulan depan you nak pergi AFCON, tak siapa cakap dengan saya pun. No, tak ada. Mestinya Dah player boleh lain tahu tak boleh dah. step up lah. Betul, tak mestinya macam tu. And kalau kita tengok pun macam tadi, selain nama tadi kan, okay. Satu nama yang mencuri perhatian aku ialah Naif Agad. Naif Agad, dia nak pergi dah. Moyes seperti nak bijak buat masuk Mavropanos. Oh, ya. And boleh je lepaskan Thilo Kehrer tu Dinos pergi Monaco. Mavropanos bekas player Arsenal juga. SPS Arsenal score pula. Tapi dia still sopan lagi lah. Betul. Cuma untuk Macam Chris Wood sopan dekat St James Park itu. Sopan dengan hat-trick je. Sopan dia hat-trick tapi dia sopan. Oh, okey. Dia tak celebrate. Sopan je bagi hat-trick Dia kurang ajar. Sebab dengan Newcastle, one open play goal bro dalam 20 penampilan. Selebihnya semua penalti. Ambil kau dia datang St. James Park. Kurang ajar. Itu memang kurang ajar Tapi lah. pada aku satu benda lah. AFCON bukan benda baru untuk tim-tim EPL. So aku rasa diorang dah boleh tahu dah apa nak buat. Spurs pun dah mula untuk nak Baru loan nak Timo petik. Werner dan sebagainya. Dan ada beberapa yang dah mula untuk nak membeli player ataupun loan in player. Walaupun loan in nama-nama yang boleh kata agak besar juga. Tapi patutnya diorang dah boleh tahu, diorang dah boleh agak, okey bulan 1 aku nak buat benda Tapi ni. kan, kau Benda tak tu dah rasa ada. ke Spurs, aku dah makin percaya dengan Ange Ball ni. Sebab ni bila aku tengok pada mula ni orang kata, bila dah tak ada Van der Ven, dah tak ada Madison, dua kehilangan yang cukup besar akan efek Spurs kau. Yes, di efek mungkin untuk 2-3 game. Tapi selepas itu, Spurs back on form. Even tanpa Madison selama ni. Maybe lah aku boleh katakan maybe kalau kita tengok Ange Ball kan, cara dia bermainkan, dia tak tertumpu pada satu player ataupun satu role. Yep. Dia macam, okay, this system is very flexible. We're going to play short pass, high pressing. Tapi semua orang boleh buat benda yang sama. Tak ada masalah. So, maybe okay, dia akan tergeliat macam 2-3 game dia kalah kan. But then, Angie terus macam, okay, aku dah tahu dah kat mana kelemahan sistem ni. Okay, next game, kita akan start dengan satu sistem yang baru. Betul. And it fits. Betul. It fits. Dan cerita Cuma kalau kita cakap AFCON ni, cuma ada beberapa player lah yang aku rasa macam, alah, kesian lah. Dia pun nak capai form kan. betul. Kudus antaranya. Lepas tu player Bournemouth. Semenyo. Antoine Semenyo. Yes, baru yes. nak dapat form tapi macam Gandingan tak dia apalah, dengan- hopefully dia balik daripada AFCON ni dengan confidence yang much better. Ataupun player-player Nottingham Forest lah. Sebab Forest Ui, hilang 6 ramai. player. Forest hilang 6 player. Ceku Koyate, Ola Aina, Ibrahim Niakate, Sanggare, Niakate, Willy Bolly. Willy Bolly gila weh. Itu core squad tu. Itu kalau MU lawan Lagi-lagi. dengan Forest time itu rasa tak ada. Tak betul. Lagi-lagi dengan form diorang yang kalahkan Newcastle dengan MU masuk ke dalam break ni sekarang ni kan buat sementara ni. Okey, tak apa. Cerita pasal player yang nak pergi ke AFCON dan sebagainya, kita nak cerita juga tentang beberapa transfer rumours ataupun transfer yang dah sah. Cuma Spurs je yang betul-betul dah buat bisnes dan mungkin ada perkabaran Calvin Phillips ke Newcastle dan sebagainya. Mungkin kita akan bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Look at me go. Alright, transfer. Ni time yang paling best untuk aku bila masuk bulan Januari ni. Walaupun bulan Januari ni orang kata dalam jendela perpindahan di Eropah ni antara yang paling susah sebenarnya untuk dapatkan deals yang elok untuk mana-mana klub lah kan. Sebabnya klub biasanya tak nak lepaskan pemain pada pertengahan musim. Tapi bila kau dengar desas-desus macam Ivan Toney nak belah, tapi Thomas Frank kata no way, kecuali kalau dia bagi astronomical punya figure. 116. Mungkin. Macam pelik sangat. Tapi Arsenal baru kecoh pasal FFP baru-baru ni. Yelah maklumlah, Teta dah spend 640 juta kot. Kan dengan Edu sejak kemasukan dia 4 tahun yang lalu. So logik mengatakan fan Arsenal bengang lah. Kenapa kau spend duit raya, loan to buy, belum bayar lagi. Dengan Havertz 65 juta, sedangkan duit tu kau combine boleh beli striker sebenarnya, yang benda-benda yang betul-betul dia orang perlukan sekarang kan. Tapi cerita pasal satu transfer yang tengah kecoh sekarang ni, Timo Werner. Timo Werner ni adalah seorang XG monster. Tapi dia juga adalah seorang XG underachiever. Lebih teruk, dia adalah the king of XG underachieving. Mengalahkan Darwin Núñez, mengalahkan Nicholas Jackson. Sampai sekarang tau masalahnya. Dia adalah raja dan dia akan kembali ke Premier League. Sejauh mana excitement level kau, Farid Rozaini? Aku seorang yang suka memahami tau kenapa manager ni buat tindakan macam ni. And in a few days ni kan, aku cuba nak faham kenapa dia nak bawa masuk Timo Werner ni untuk fit dalam dia punya sistem. And aku still tak faham. Okay, aku bagi kenapa aku tak faham lah. Dia bukannya seorang striker yang very mobile. Aku tak rasa dia very mobile sangat. Maybe to cover Son for Piala Asia? Not the answer lah pada aku. Not the answer lah. Sebab dia main belah kiri kan? Pada aku not the answer lah.
And kita tahu stint dia dengan Chelsea macam mana. Okay. Dia ada a couple of good chances tapi truthfully cakap dia pun sebenarnya banyak miss juga kan. Betul. And form dia kat RB Leipzig pun not so good. 2 gol in 14 match. Tak, aku ingatkan benda ni dah terjangkit kepada Arteta dengan Ten Hag je. Seorang beli Mason Mount, seorang lagi beli Kai Havertz. Nampaknya Ange pun dah terjangkit dengan penyakit beli play-play Chelsea yang average ni. Dia macam mana? Mungkin nak tampal tu pun satu juga. Mungkin dia merasakan yang, well, I can cure him. Aku boleh pulihkan dia. Mungkin dia dah kena mandrem ke apa selama-lama ni. Maybe sebab tak nafikanlah James Maddison is doing wonders sebenarnya kat Spurs. Maybe pemain yang jenis James Maddison ni adalah key player yang dia hilang masa kat Chelsea. Betul? Faham? Maybe dia perlukan seorang yang di belakang dia yang betul-betul kreatif, yang Jolok bola. yang jolok bola, yang tak buat banyak kerja. Even kat RB Leipzig pun dia tak ada player macam tu aku rasa. Tengkuku dah tak ada. Maybe lah itulah satu orang kata apa, satu persepsi yang Ange ada. Maybe. Logik dia jarang injured. Dia jarang injured. Actually last season banyak injured jugalah. Tapi logik mengatakan dengan highline yang Ange main, dengan peranan yang akan dimainkan oleh Timo Werner dengan kelajuan yang dia ada, mungkin dia lebih menjadi seorang provider atau assister berbanding dia nak harapkan dia score yang goal scorer. Betul. Maybe dia seorang link up. More towards main belah kiri lah. Sebab dia nak kekalkan Richarlison main tengah sebagai contoh. So adakah ni lebih kepada move nak bantu Werner satu, nak bantu Richarlison satu Sebab lagi? benda loan 6 bulan je kot. Maybe nak kurangkan beban. And sebenarnya frontline Spurs pun aku rasa sebenarnya kreativiti diorang pun agak tinggi sebenarnya tau. Betul. Kulusevski cross bola cantik je aku rasa. Betul. Masih lagi. Kulusevski. Tapi sebab belah kanan tu kau banyak option. Kau ada Brandon Johnson, kau ada Kulusevski. Tapi bila Son dah belah kiri siapa nak main? Tak ada. Maybe macam aku cakap tadi, maybe Ange punya sistem ni ialah orang boleh keluar masuk and dia buat tweak sikit and dia berjalan. Betul. Maybe, mungkin. Dan itu yang kita nampak selama ni pun. Betul, kita nampak selama ni. Dia dah jatuh sikit tapi dia tweak sikit, okey balik. Betul tu. Aku terkejut juga. Macam tim Ange ni betul-betul hamba bila dia terpaksa main 4 fullback dekat dia punya dekat back four dia. Back four. Dan bila kau tak ada Bissouma ataupun Papesa, salah satu lah ataupun dua-dua. Dua-dua hilang. Tapi kadang-kadang kau nampak Lo Celso masuk main peranan nombor 10 tu cantik. Okay. Kan Bentancur masuk walaupun dia kaca baru ni cantik kan. Even Spurs fans memang sayang Rodrigo Bentancur dalam pasukan. Of course. Cuma Højbjerg je lah antara pemain. Højbjerg skip adalah player yang diorang tak rate sangat pada kita, tapi diorang still boleh. Sama Eric Dyer. Tapi pada aku mungkin dia dah nampak dah siapa dia nak tampal-tampal, sebab Spurs antara yang banyak hilang player juga untuk AFCON, player utama. So mungkin kat bahagian tengah dah tahu dah nak letak siapa. Untuk tempat belah kiri itu sajalah, sebab sebelum ni boleh je nak letak Richarlison dekat situ sebab time tu ada Kane. Tapi Sekarang ni dah susah. Mengejutkan Man bila kau dengar Spurs ni paling aktif. Ada seorang lagi centre back dia nak beli Radu Dari Romania. dari Romania. Radu apa nama penuh dia? Radu Dragovic. Reguilon daripada Man United Reguilon datang balik. Kembali ke Spurs. Option dekat left back dah ada. Jet Spence came back from loan. Betul. Option dekat kanan ada. Kau tambah lagi dengan left back right back dia, aku rasa dia takkan tukar Pedro Porro dengan Destiny Udogie kan. Dah dua-dua tengah sedap. Betul. Tapi satu tim yang tengah struggle sekarang ni, kalau kau tanya aku lah sebagai fan Newcastle United, adalah peranan central defensive midfielder yang sebenarnya tak ada pun dalam sistem Eddie Howe. Eddie Howe tak main dengan CDM. Tapi aku rasa dah jadi satu keperluan. Sebab bila kau tengok Liverpool pun, kenapa diorang lebih... Sebab kenapa aku kaitkan dengan Liverpool? Newcastle punya gameplay ni, that counter pressing 4-3-3 high press ni, very identical dengan Liverpool punya style of play. Tapi bila kau tengok Liverpool main, selama ni dia ada Fabinho, that one person yang akan, macam kau katalah. Anchor. Apa yang kau kata pasal Endo tadi? Mr. Janitor. Mr. Janitor. Kau kena ada seorang janitor. Betul. Newcastle tak ada benda tu. Bruno Guimaraes sepatutnya jadi janitor, tapi dia gatal suka naik atas. Tapi dia bukan itu sebenarnya. Dia bukan profil itu. Yes, Memang, profil dia bukan. Tapi aku merasakan dia bukan. Aku setuju dengan kau. Sebelum ni dia ada Sandro Tonali, tapi salah Betul. Tonali kita Tapi tahu. Tonali pun sebenarnya bukan seorang janitor. Tonali pun suka main peranan nombor 8. Eddie Howe selama ni menggunakan trio midfield tu, semua ni main nombor 8 dan diorang akan bekerja keras untuk cover one another. Diorang overlap position each Betul. other. Tapi sekarang ni tim dah faham cara kita main. So kau kena ada perubahan sedikit lah. Dan itu atas dasar itulah aku percaya kenapa Calvin Phillips tu penting. Kau setuju yang Calvin Phillips? Dia suit the identity of Newcastle United lah. Aku rasa dia ni seorang pemain yang sentiasa berlari. Mungkin jantung dia pun ada 3 agaknya. Betul.
dan mungkin dia boleh cover. Dia tak, aku tak akan cakap dia buat underlying job macam Wataru Endo. Mungkin bukan. Mungkin dalam masa yang sama dia adalah hybrid antara defensive dan juga attacking. Betul. So pada aku kan, posisi dia ni, dia mengingatkan aku kepada, maybe dia akan skor 1-2 gol, kita tak tahu. Betul. Tapi dulu ada seorang player yang ada sedikit lah seniority. Betul. Arturo Vidal. Yes. Arturo Tapi Vidal. memang setuju. dulu pun dia dipanggil sebagai itu. Dia macam hybrid ah. Dia macam hybrid. Dia hybrid. Dia kerja dia bukannya bagi macam, okey, akulah benteng pertahanan korang. Tak. Betul. Kau ada masalah, aku datang. Kau ada masalah, aku datang. Kau perlukan bola, aku datang. Dia macam tu, Arturo Vidal ni. Very mobile in midfield tau. Kita ambil contoh masa England Euro yang terakhir. Declan Rice was the number 6. Betul. Tapi dia pair as double pivot dengan Declan, tapi dia main lebih advance. So macam kau cakap lah, peranan Arturo Vidal yang dimainkan itu untuk pasukan England ketika itu, walaupun dah lama kita tak nampak dia beraksi, tapi Pep sendiri dah cakap dia actually dah fit, dia dah ready, cuma dia tak boleh nak visualize si Calvin Phillips ni dalam kesebelasan untuk Vidal. Lepas tu siapa seorang lagi yang rambut pang? Slovenia muka garang. Oh, Marek Hamšík. Marek Hamšík. Yep. That kind of presence tau Betul. sebenarnya. Cumanya, Walaupun dia tak garang lah macam diorang. cumanya bila Pep kata dia nak visual, dia nak masukkan Calvin Phillips sekarang tu. Macam mana kau nak displace Rodri? Tak, memang tak. Tapi maksud aku, even dalam game yang contoh macam Carabao ke, game yang maksud aku yang tak, Susah nak masuk maknanya tak sebesar game lain lah. And even dalam game hari tu yang baru ni, yang Rodri tak main pun dia masukkan Kovacic. Ya. Ada kau baca tu lagi. Tapi rasanya transfer yang betul di waktu yang betul, sebab Calvin Phillips pun perlukan minit permainan juga. Walaupun tak ada kepastian. Betul. Tapi kalau dia pergi situ, rasanya puzzle tu dah betul dah. In an ideal world, Newcastle perlukan Philip dan Philip perlukan Newcastle. Aku setuju. In an ideal transfer. Sebenarnya kalau dipikirkan logiknya, striker, walaupun ramai fan Newcastle kata striker, apa lu, kau dah disak dengan Wilson. And even kalau dia masuk pun aku tak rasa dia akan gugat Tonali. Tak ada. Tonali berapa lama lagi dia? Lambat lagi. Lambat lagi. Dia different profile sebenarnya. Profile yang berbeza. Profile yang berbeza. Okay, aku nak tanya korang pula dari perspektif Man United. Klub kau sendiri, Farid Ruzani. Ni aku put you on the spot. Kita tak plan ni. Okay. Siapa satu profile yang kau rasa kau perlu dan mungkin ada rumours yang mengaitkan player itu dengan klub kau? So far aku rasa kan, ni sejujurnya pada aku lah kan. Kau dah ada masalah on the pitch, kau ada masalah off the pitch. Kau tak perlukan satu lagi risiko kemasukan pemain yang mampu jeopardize kedua-dua ni. Faham? Offload okay. Kalau kau nak offload, katakanlah Sancho nak pergi Dortmund kan. I mean like, okay, pergi je lah. Itu dah hampir pasti kan? Maybe sebab macam Sancho ni kan, club dah bagi everything tu dia. Engkau depressed, okay, aku bagi kau treatment. Aku hantar kau pergi Belanda. Engkau just kau hanya perlu kena akur saja dengan kehendak manager kau. Itu saja sebenarnya pada aku. And sebab kita akui sebenarnya Sancho punya bagus. Sancho punya bagus. Cuma inilah kerisauan aku dengan Ten Hag sebenarnya tau. Dia nak assert sangat dia punya ni. Authority. In recently ni barulah benda ni macam come up kat aku tau. Sebab apa? Sebab yelah Sir Jim Ratcliffe masuk Ineos Group and everything kan. Dia nak juga ada authority and saying ini siapa player masuk, siapa player keluar. Why? Itu pada aku, Dia tak sedar ke bola sepak dah moden sekarang, kita ada sporting director. pada aku tak sihat lah. Memang Sebab tak sihat. kalau kita tengok satu baggage yang dia bawa ialah, and Ten Hag ni, contoh pasal Ten Hag sikit dengan izin Pasal Ten Hag sikit ni dia suka bawa baggage tau. Andre Onana pernah main dengan dia. Betul? Oh, It's true. dikira macam pernah main dengan dia. aku nak main gaya aku. Aku nak main gaya Ajax aku. Tak, tapi dia kata dekat media dia tak nak main gaya Ajax. Okay, kau tengok macam mana fungsi sporting director ni Aku rasa dulu masa Klopp mula-mula masuk Liverpool, dia nak Julian Brand, betul? Betul. Nak Julian Brand. Tapi high up kata tak payah, kita beli Mo Salah. Look what happened. Was it Michael Edwards waktu tu? Tak ingat. Okay. Tapi And kalau even macam Pep recently pun cakap, dia terkejut dengan Steve Bernstein ni. Yep. Dia tak minta pun doku, tapi dia bagi doku. Betul. Even Akanji pun dia cakap benda yang sama. Dia tak minta pun, Dia dia tak bagi. minta. So you have to work together lah. Maybe ini structure macam ni lah. Tapi nak kata salah Ten Hag fully ataupun salah United fully ataupun salah Sancho fully, yang penting ketiga-tiga pihak ni ataupun dua pihak ni kena lelo lah, kena bekerjasama. Based on apa yang aku baca daripada the big managers dengan big sporting directors, tak kisahlah dekat PSG ke dekat Man United, dekat Real Madrid ke, even kat AC Milan. dekat AC Milan, selalunya manager akan minta profile player yang tertentu. betul? Tapi player tu kau tak boleh pilih siapa yang kau nak 100%. Ada yang mungkin macam Dan Ashworth dengan Eddie Howe ada special relationship, aku tak tahulah. Tapi hakikatnya lebih kepada profile player. That's why kau ada semua hierarki ni dalam klub yang sangat-sangat penting. Aiman, kalau ada satu player Man United, siapa? Secara pantas, kita banyak masa Secara dah. pantas
Aku nak De Gea balik. Oh, good point lah. Good point. Okey. Sebab kau tahu benda tu tak akan berlaku, kan? Sebab aku tak nak tengok karakter Didi and Friend kat depan gol aku lagi. Tapi to be fair, dah lama tak berlaku kan? Ha? Dah lama tak berlaku kan? Tapi dia boleh berlaku Anytime. lagi. Bila-bila masa saja lagi. Sebab kalau kau tengok Alta Bayindir pun sebenarnya lebih Sama, kurang. lebih kurang. Tapi jujur cakap, as Man United fan, bila Onana mengumumkan yang dia sanggup main 2 game dalam masa 2 hari untuk negara di Cameroon dengan untuk Man United, kau risau ke kau happy? Pada aku, dia out of focus lah. Pick one. Be a man. Pick one. Make your decision. Live with it. Okay. Sebab itulah mentality player bola sepak ni kena kental. Alright, kita move on to fantasy lah sebab masa tak mengizinkan. Kita dah nak sampai ke penghujung rancangan kita. Kita kena highlight juga Liga Fantasi Berbulu dengan Burn dan of course kedudukan point yang kita nak lihat dan of course apa plan aku, apa plan Farid, apa plan Aiman Skyci sebab sekarang ni ada berapa 2-3 hari saja lagi sebelum game week 21 punya deadline. Harus diingatkan game Bournemouth Luton diawalkan. So deadline diawalkan sehari untuk peringatan kepada korang. So jom kita lihat sama-sama dari segi pengurutan poin dan juga kedudukan Liga BDB. Poin aku sedikit hamba. Pada mulanya ketika sebelum Salah lawan Newcastle tu, aku antara ranking yang sangat tinggi ketika itu. Tapi disebabkan aku tak ada Areola, aku tak ada Bowen, aku tak captain Salah, aku tak ada Nunes, aku tak ada semua tu, betul-betul menjatuhkan ranking aku daripada 200,000 kepada 300,000 lebih sekarang ni di dunia. Total point aku 1165. Ini antara season aku yang boleh dikatakan Hamba agak. Dari level aku hamba lah. Kan? Sebab 2 season berturut-turut aku comfortably dalam top 50, top 100k. Tapi still awal. Aku still yakin aku boleh berada dalam top 100k by the end of the season. Cuma aku kena bangkit sekarang sebab banyak chips in play lepas ni kan. Kau ada wildcard kedua. Dah reset balik. Kau ada triple captain, kau ada bench kena boost pakai kau. lah tu. Wajib kena pakai lah. Tapi still ranking aku dah okey lah. Boleh dikatakan 300 lebih ribu di dunia. Okay, next. Kita nak lihat game week 20 points. Farid Huzaini. Oh, ni unexpected Dia sendiri tak tahu. Dia baru Ini, baca ni. ini unexpected Nampak. tapi Garnacho tu memang gol tak. Oh, memang Garnacho kau tu captain memang gol tak. Captain. Dahsyat Garnacho. dia. Dahsyat dia. Yelah, dia macam orang kata nak differential lah. Macam kau sebut tadi, aku ada teori sebenarnya. Kalau team kau perform, fantasy kau mesti perform. Betul. Sebab kau tak boleh hilangkan bias. Betul. Dan pada waktu yang sama, kalau tengok fikir logik, kenapa aku pilih Garnacho ni antara play bundle aku adalah Man United is one of the lowest goal scorers this season dari segi jumlah jaringan. Dan kau cuma boleh pick dalam 2-3 individu je yang akan terlibat. And dia murah. Betul. 4.8 juta. Differential boleh lah. Tapi tak, kenapa captain aku tak ingat. Kan sebab game lawan Aston Villa gitu. Aku tak sure lah. Aku rasa dia macam performnya boleh kot Garnacho ni. And it fits the bill lah. Sebab yelah, takkan nak jual Haaland. Betul, tak actually boleh. Tapi kau dah terlambat lah sekarang. Sebab Haaland dah nak datang balik baru kau nak jual. Apa cerita? Patut kau jual 4 game week yang lalu, Farid. Tapi tak apa, masa tu kau tak jumpa aku. Kita nak tengok kedudukan Liga BDB yang mungkin dah jauh meninggalkan semua. Tak adalah jauh sangat. Kurang 100 poin di belakang kedudukan ke-10. Wow. Khairul Kamil, Shah got a scar. Cerita pasal player Newcastle gitu. Wenger Zipper, Sean Tam. Unggul 7 mata. Tapi 7 mata je lah. Top 2 Huwaida dengan Wenger Zipper ni meninggalkan Jenna Dengkil, Badakus, Kota Lama, YNWA, Anthony Udin dan juga adik Topek. Di tangga ketiga sampai ke-9. Tetapi wow, bila aku tengok point ni actually realistic untuk aku kejar, tak sampai 80 point. Masih lagi boleh dikejar top 10 Liga Fantasi Berbulu dengan Burn. Okey, topik utama sekarang ni untuk Fantasy Premier League adalah pengganti Salah dan Son. So ramai sekarang ni tengah target pengganti Salah dan Son, tapi sebenarnya hakikatnya orang tak sedar salah seorang player yang berada di hampir ke semua tim fantasy pada awal season adalah Pervis Estupinan. Player yang pada awal season bernilai 5 juta. Tapi sebab dia dah lama injured, harga dia dah jatuh ke 4.9 juta. So aku nak highlight lah player ni. Sebabnya dalam 3 game yang terdahulu, yang baru lepas ni, dia balik pada injury, dia skor 2 gol. Walaupun Brighton keep clean sheet atau tidak, Gol baik tu. baik gila bro dari segi pengurutan point. So dia ni macam ibarat Pedro Porro lah. Dia macam Kieran Trippier dari segi, maksud aku dari segi output dia. Dari segi attacking, kau tak mengharapkan clean sheet point sahaja, tapi kau boleh mengharapkan attacking return daripada BSC 1 gol kan. Betul. Sebab ini jenis profil yang memang akan disukai oleh, kalau contoh orang main FIFA sekalipun, orang akan suka orang macam dia ni sebab dia boleh defend, dia boleh naik, dia boleh
cross, dia boleh shoot. Semua benda dia boleh. So, aku rasa dia macam antara complete player. Tapi ada dia akan argue dengan ketiadaan Mitoma, mungkin output dia start setinggi. Tapi kau dah nampak dah tanpa Mitoma pun poin dia tinggi. Garnacho, why? Bandel. 4.8 juta bro. Yang Farid dah tahu lagi awal bagi kita lah. Dia dah beli siap-siap. Dia macam, Ngam murid yang balance ada lah. Fair tak untuk aku? Okay, sebab korang Man United expert kan. Fair tak untuk aku kata yang dia ni dah lock dalam first 11 Ten Hag San. Sama ada kiri atau kanan, dia wajib akan berada dalam team Dia sheet. akan ada. Dia nak kata wajib tu maybe berat sangat. Tapi kalau kita nak cakap attacking output ataupun threat, memang dia lah. Tak ada orang lain. Memang dia lah. So bermaksud, chances are Mamat ni satu dia bolot. Satu, which is bagus untuk fantasy. Bagus untuk fantasy, tak bagus untuk kita. Yelah, dia bolot satu. Tapi sejak dia menjadi ni, kau nampak dia boleh jadi provider juga. And extra dia boleh main kanan. Betul. Extra pun dia boleh main kanan. Dan dalam fantasy, minit permainan adalah segala-galanya. Apabila kau pilih pemain, especially pemain murah yang menjadi midfielder yang kelima kau, bukan forward. dia midfielder. Okay. Dalam Lagi- fantasy lah. Bowen pun injured. Betul, Bowen confirm ke injured? Aku tak Kasih injured kan semalam. belum dapat kepastian daripada David Moyes lagi. Kena tunggulah press conference daripada manager-manager. Ingat deadline pada pagi Sabtu nanti jam 2.30 ke pukul 2 suku tak silap aku. Aku nak ucap terima kasih lah kepada Farid Rozaini, kepada Aiman Segaci. Ada apa-apa kata-kata terakhir ke untuk Harimau Melaya di Piala Asia? Enjoy Piala Asia ni macam mana korang enjoy World Cup tu, enjoy Piala Asia ni. Alright. 51 game semua kat Astro Arena. Tapi 3 game yang paling penting buat masa ni ialah semua game Harimau Melaya. Kalau korang boleh pergi kat mana-mana match view, mana-mana yang ada, kalau korang tak, kalau contohlah korang nakkan vibe tu, pergilah mana-mana match view. Biarkan kita punya negara ni, mana-mana tempat kita ada match view tu, bergema dengan suara kita. Okey. Eli pun tak pernah buat macam ni dah. Wow. Guys, ingat kita bukan pandit, kita bukan expert, kita sekadar minat bola sepak macam korang. Di Sebulu Ngamben, kita berjumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.